Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jemaah para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian kita menggunakan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, penuntut atau petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Yang mana kitab ini ditulis oleh Fadilah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah As-Sadhan. Abdul Aziz bin Abdullah As-Sadhan hafizahullah wa ra'ah. Dan pada majlis yang lepas, pada minggu yang lepas, kita telah sampai kepada perbahasan di bawah tajuk Talibul Ilmi fi Mujtama'i. Talibul Ilmi fi Mujtama'i. Penuntut ilmu dalam kalangan masyarakat dia. Penuntut ilmu dalam kalangan masyarakat. Dan kita telah menjelaskan berkenaan dengan beberapa perkara-perkara yang perlu ada pada penuntut ilmu ini apabila dia ingin bergaul bersama dengan masyarakat. Yang pertama, kita ulang balik secara ringkas. Yang pertama sekali, dia perlu ada salamatul qalbi, jantung hati yang sejahtera. Salamatul qalbi ini adalah jantung hati yang sejahtera. Yang kedua adalah qada'u hawaijin nas, untuk dia menyelesaikan atau menunaikan hajat-hajat manusia. Dia menyelesaikan hajat-hajat manusia atau dia menunaikan hajat manusia. Maknanya dia minta ataupun orang minta tolong kepada dia, dia bantu, begitu. Itu adalah menunaikan hajat manusia. Yang ketiga adalah sebagaimana yang kita telah sebutkan adalah al-hazar min ikhlafil wa'ad. Dia kena, kalau dia nak bergaul dengan masyarakat, hadirin dan hadirat, dia kena berjaga-jaga. Dia kena berhati-hati daripada mungkir janji. Kerana apabila kita nak bergaul dengan manusia ini, kita kena menepati janji dan kita kena mengelakkan diri daripada mungkir janji. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah al-hilmu walinul janib. Al-hilmu walinul janib. Maknanya kita kena sifat santun ataupun tenang, hadirin dan hadirat. Kena bersifat penyabar. Dan tidak boleh untuk kita ini, orang kata, panas baran dan seumpamanya apabila kita berhadapan dengan manusia. Dan pada pagi ini kita nak masuk kepada ciri-ciri yang baharu yang perlu ada juga pada seseorang penuntut ilmu itu di dalam kalangan masyarakat dia, hadirin sidang jemaah. Iaitu yang berikutnya, yang kelima di sini. Al-hazar min khawarim al-muru'ah. Al-hazar min khawarim al-muru'ah. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu dia perlu berjaga-jaga, dia kena berhati-hati daripada perkara-perkara yang mencemarkan maruah. Dia kena berjaga-jaga, berhati-hati daripada perkara yang mencemarkan maruah, hadirin dan hadirat. Wadzalika, kenapa dia kena buat begitu? Kenapa dia kena jaga diri dia daripada perkara yang mencemar maruah? Dia kata di sini, li'annaha min asbabi dhihabil haibah. Kerana perkara yang mencemarkan maruah yang kita buat boleh menghilangkan haibah kita dalam kalangan masyarakat. Haibah ni maknanya kita punya kedudukan yang mulia lah. Itu makna haibah. Kita sebut hebat, tapi maknanya kehebatan kita, kedudukan kita yang mulia dalam kalangan masyarakat akan hilang disebabkan kita ini tidak menjaga maruah. Wa min thamma, kata penulis kitab, oleh yang demikian,
jur'atul awam alaihi wa tanaqqusuhum lahu wa istighfafuhum bih. Dan ia apabila orang pun orang kata apa, kita sudah tidak dianggap sebagai ada haibah dalam kalangan masyarakat, maka masyarakat pun akan mengurangkan kedudukan kita dan akan merendah-rendahkan kedudukan kita dalam kalangan mereka. Faliyahzar talib al-ilm min hadzal mazlaq. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu itu dia berhati-hati daripada kegelinciran ini. Wal yura alaihi samt al-ilm wa ahlah. Hendaklah dilihat wa ahlu. Maknanya hendaklah dilihat kepada dirinya, itu seorang penuntut ilmu ni, kepribadian ilmu dan juga kepribadian ahli ilmu. Walidha kana ba'du ahli al-ilmi yu'arridu nafsahu lin-naqad wa tasarrufahu lil-maqat bisababi ikhlalihi bi amri al-muru'ah. Sebab itulah ada sebahagian ahli ilmu ni dia sendiri yang mendedahkan dirinya kepada kritikan dan dia sendiri yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kebencian orang kepada dirinya disebabkan dia ada kekurangan dalam menjaga maruah. Faqad zukira an ahadihim, telah diceritakan berkenaan dengan sebahagian ahli ilmu ini, annahu kana qalilul mubalah bihifzi qamusil ilmi wal masyikhah. Dia ini kurang ambil peduli berkenaan dengan menghafal kamus-kamus ilmu serta para masyayikh. Bihaisu, daripada sudut innahu kana yumazihu sufaha. Dia suka bergurau, bercanda dengan orang-orang yang tidak cerdik, hadirin dan hadirat. Wa yaqifu fi syawari', dan dia suka duduk di jalan-jalan dan bersama dengan orang-orang yang lalai dan lara, hadirin dan hadirat. Fa'ala hadha, maka ini antara sifat yang tidak baiklah baginya, walaupun dia tidak buat perkara-perkara lara, cuma dia bersama dengan mereka, maka ini adalah antara perkara yang mencemar maruah. Fa'ala hadha, oleh yang demikian, kata penulis kitab, yanbaghi li talibil ilmi an yahfadha muru'atahu. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjaga dan memelihara maruah. Litabqa haibatuhu, supaya haibah dia, kehebatan dirinya akan dapat kekal. Fa inna dzalika mimma yazid maqamahu rif'ah. Sesungguhnya yang demikian itu meninggikan kedudukannya lagi dan boleh mendapatkan dia penghormatan daripada sekalian masyarakat. Walidha, oleh yang demikian, kana salafuna min ahrasin nasi ala hifzil muru'ah walibti'adi an khawarimiha. Oleh yang demikian, para ulama salaf kita adalah manusia yang paling kuat ataupun paling bersungguh dalam menjaga maruah serta menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang mencemar maruah. Qala al-Imam Syafi'i, al-Imam Syafi'i berkata, wallahi, demi Allah, law alimtu anna al-ma' al-barid yathlam min muru'ati syai'an ma syaribtu illa haran. Kata al-Imam Syafi'i, demi Allah, sekiranya aku mengetahui bahawasanya air yang sejuk itu akan dapat mencemarkan maruahku. Ini contohlah. Maknanya kalau air sejuk boleh mencemarkan maruah seseorang, nescaya aku tidak akan minum kecuali dalam keadaan air itu panas. Begitu. Maknanya contoh yang Imam Syafi'i bagi ini, kalaulah dengan perbuatan minum air sejuk dianggap mencemarkan maruah di sisi masyarakat, aku akan tinggalkan perbuatan itu dan aku akan minum air hanya dalam keadaan air itu panas saja. Sampai tahap macam tu, dia kata dia sanggup untuk menjaga dirinya daripada perkara yang mencemarkan maruah. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita nak beralih pula kepada tajuk kecil yang berikutnya, iaitu at-tawadhu', iaitu at-tawadhu'. Ini pun antara perkara yang perlu dimiliki oleh seorang penuntut ilmu apabila dia berhadapan dengan mujtama', iaitu masyarakat dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu dia tawaduk kerana Allah, melainkan nescaya pasti Allah akan mengangkat dan meninggikan kedudukannya. Maknanya tawaduk ni dia sinonim dengan merendah diri, bukan meninggi diri. Tawaduk ni adalah merendah diri. Jadi bayangkan kalau kita tawaduk kerana Allah, Allah tinggikan kedudukan kita. Maknanya kita rendahkan diri kita di hadapan manusia, Allah tinggikan kedudukan diri kita di hadapan manusia. Gitu. Dan dikatakan di sini hadirin dan hadirat, fattawadhu'u min akhlaqil anbiya. Tawadhu' hakikatnya merupakan akhlak para nabi. Wa huwa min asbabir rif'ati wal 'izzah, dan tawadhu' merupakan salah satu faktor kemuliaan dan ketinggian kedudukan seseorang. Apabila penulis kitab dia kata yang tawadhu' ni adalah merupakan akhlak para nabi, cuba kita tengok sebagai contoh apa yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Yang mana terjemahannya adalah, dan ingatlah kamu apabila Musa berkata kepada pembantu dia, iaitu merujuk kepada Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. La abrah, aku tidak akan berhenti. Hatta ablugha majma'al bahrain, sehinggalah aku sampai kepada tempat bertemunya dua laut. Aw amdhiya huquba, ataupun aku akan meneruskan lagi perjalanan selama bertahun-tahun lamanya. Ayat ini, ayat ke-60 daripada surah Al-Kahfi ini, hakikatnya adalah satu permulaan kepada pengembaraan Nabi Musa AS bersama dengan pembantunya yang bernama Yusha' bin Nun untuk pergi mencari Nabi Allah Khidir AS, mencari Nabi Khidir. Kerana asasnya Nabi Musa suatu hari dia sedang menyampaikan ucapannya di hadapan Bani Israel, pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Dan apabila dia sampaikan ucapannya di hadapan Bani Israel itu, ada satu orang lelaki tanya soalan kepada dia. Soalannya, adakah di atas muka bumi ini terdapat orang lain yang lebih alim daripada kamu? Maka Nabi Musa pun kata tidak ada. Maknanya seolah isyaratnya akulah manusia yang paling alim. Ini kerana menurut ilmu Nabi Musa itulah kerana dia seorang Nabi. Hadirin dan hadirat. Bukannya tujuan dia nak bongkak ke apa ke, tidak. Tapi sebab menurut ilmu dia, orang kata fi hududi ilmihi, pada sudut batasan ilmu Nabi Musa pada ketika itu, dialah. Maknanya tak ada orang lain yang lebih alim, dialah manusia yang paling alim sekali. Kemudian perkataannya itu ditegur oleh Allah Ta'ala, bahawasanya Allah tegur dia. Allah kata sebenarnya ada satu orang lagi yang lebih alim daripada kamu. Dan dia berada di Majma' al-Bahrain, kata Allah. Tempat orang kata bertembungnya dua lautan. Kemudian Nabi Musa pun, setelah dia diberitahu bahawasanya ada manusia lain yang lebih alim daripada diri dia, maka dia pun pergi buat persiapan nak bermusafir, nak pergi cari orang tersebut dengan tujuan nak belajar dengan orang tersebut. Inilah dianya dinamakan sebagai tawadhu', hadirin dan hadirat. Kalau nak ikut dari sudut kedudukan dengan kemuliaannya, Nabi Musa tinggi lagi. Dia Rasul, hadirin dan hadirat, dia Rasul. Dan dia diturunkan kepadanya kitab, iaitu kitab Taurat. Dan bukan semata Taurat diturun kepada dia, diturunkan kepadanya suhuf. Macam Allah kata, suhufi Ibrahim wa Musa, inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, ayat akhir daripada surah Al-A'la tu. Tapi dia adalah kalimullah, individu yang berbicara dengan Allah. Tapi dia bila dapat tahu yang ada seorang lelaki yang lebih alim daripada diri dia, maka dia pergi mencari. Maka inilah dia yang tawadhu'. Maka sebab itu kata penulis kitab, fattawadhu'u min akhlaqil anbiya. Tawadhu' merupakan sebahagian daripada akhlak para nabi. Wa huwa min asbabir rif'ati wal 'izzah. Dan tawadhu' adalah sebab-sebab yang meninggikan darjat seseorang itu, yang menambah kemuliaan dia.
wa fi tarki tawadhu, dan kalau kita meninggalkan tawadhu, wuku' at-tashahun wal baghi, maknanya orang akan tidak suka kepada kita dan orang akan bermusuhan dengan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allaha awha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada aku untuk kamu semua saling tawadhu. Kamu semua hendaklah bertawadhu. Hatta la yafkhura ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Sehinggalah salah seorang kamu tidak bermegah-megah di atas satu yang lain, dan tidaklah salah seorang kamu, orang kata, melampaui batas ke atas satu yang lain. Dan disebutkan di sini, hadirin sidang jemaah yang saya muliakan, qala al-Imam Ibn al-Qayyim, al-Imam Ibn al-Qayyim berkata, at-tawadhu', tawadhu' itu adalah inkisarul qalbi lillah, inkisaru al-qalbi lillah. Maknanya tunduknya jantung hati kita ini kepada Allah. Wa khafdu jinah az-zil wal rahmah lil khalaq. Dan kita ni pun orang kata merendahkan sayap ataupun menzahirkan sayap kehinaan dan kasih sayang kepada makhluk. Hatta la yara lahu ala ahadin fadlan, sehingga dia tak melihat yang dirinya sentiasa ada kelebihan ke atas orang lain. Dia tak kata, aku lagi hebat daripada dia ni, aku lagi alim, aku lagi kaya, aku lagi segak, aku lagi macam-macam. Aku lagi baik, aku lagi bagus, aku lagi... Dia tidak merasakan macam itu. Sifat tawaduk yang sebenar. Wala yara lahu 'inda ahad haqqan bal wal haqqu lahu. Dan dia juga sentiasa tidak melihat dirinya ada hak, maknanya ke atas orang lain. Maknanya seolah-olah orang lain kena bagi dia, kena bantu dia, kena tolong dia, kena sekian-sekian. Itu tidak, itu bukan sifat tawaduk. Tawaduk ni adalah kita yang merasakan orang tu ada hak ke atas diri kita. Dari sudut kita kena bantu dia, kita kena tolong dia, kita kena permudah urusan dia, gitu. Inilah sifat dan hakikat tawaduk yang sebenar, hadirin dan hadirat. Dan dikongsikan di sini juga satu pandangan daripada Al-Imam Ibn Hazim rahimahullah. Qala al-Imam Ibn Hazm rahimahullah. Imam Ibn Hazim ni dia adalah salah seorang ulama besar, dan dia ni adalah yang menulis kitab Al-Muhalla bil Athar, Al-Muhalla bil Athar. Dan Ibn Hazim ini adalah mazhab Zahiri, dia mazhab Zahiri. Dia kata, manimtuhina bil ujub, sesiapa yang diuji dengan perasaan ujub. Ujub ni dia rasa bangga diri, dia rasa kagum dengan amalan dia rasa kagum dengan diri dia. Siapa yang rasa ujub, diuji dengan rasa itu, falyufakkir fi uyubih, hendaklah dia mengenangkan aib dia. Itu. Hendaklah dia mengenangkan aib dia. Fa in u'jiba bi fadailihi, sekiranya dia rasa kagum, dia rasa ajaib dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri dia, falyufattish ma fihi min al-akhlaqid dani'ah, maka dia kena teliti atau dia kena check ada tak pada diri dia akhlak-akhlak yang tidak baik. فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد. Sekiranya keaiban-keaiban dia tersembunyi secara keseluruhan sehingga dia merasakan bahawasanya dirinya, pribadinya langsung tak ada aib, tak ada kekurangan, maka kata Ibn Hazim, فليعلم أن مصيبته إلى الأبد, maka ketahuilah musibahnya itu adalah selama-lamanya. Maksudnya bila dia duduk rasakan yang diri dia itu tidak ada keaiban, diri dia penuh dengan kesempurnaan, maka ketahuilah musibah dia itu adalah untuk tempoh yang lebih lama sebenarnya. Wa annahu atamman nas naqsan wa a'zamahum uyuban wa asna'ahum tamyizan. Okey, dan sesungguhnya dia kena merasakan bahawasanya dirinya ada kekurangan dan juga dirinya ada keaiban, hadirin dan hadirat. Kemudian kita nak tengok pula kepada perbahasan yang berikutnya, hadirin dan hadirat. Ada satu contoh-contoh yang dikongsikan di sini
oleh penulis kitab berkenaan dengan para ulama kita yang mengamalkan sifat tawaduk. Hadirin dan hadirat. Antaranya apa yang disebutkan di sini, an Muhammad ibn al-Qasim, an Muhammad ibn al-Qasim qala, Muhammad bin al-Qasim berkata, za'ama Abdullah ibn Hanzalah anna Abdullah ibn Salam marra fi suq wa alaihi hazmah min hatab, wa alaihi hazmah min hatab. Abdullah bin Hanzalah dia menceritakan bahawasanya Abdullah bin Salam satu hari lalu di pasar dan dia sedang memikul, orang kata hazmah ni, orang kata hatab ni kayu. Jadi dia memikul, maknanya banyak kayu lah. Hazmah ni maknanya orang kata seberkas macam tu lah lebih kurang. Dia memikul kayu-kayu. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam ni sahabat Nabi. Dia kata, alaihissallahu aghnak, bukankah Allah telah bagi kecukupan kepada kamu? Qala bala, dia kata betul. Walakin aradtu an uqmi'al kibir. Akan tetapi aku bertujuan ataupun aku ingin untuk mencantas perasaan takbur atau melawan perasaan takbur. Dan apa dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin khardalin min kibir. Tidak akan sama sekali masuk ke dalam syurga seseorang yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah daripada perasaan takbur. Habbati khardal ni boleh jadi sebesar biji sawi daripada perasaan takbur. Jadi di sini kita tengok, dia macam Abdullah bin Salam. Katalah dia cukup ke, dia dah kaya ke apa semua, tapi dia masih lagi pergi ke pasar bawa pikul kayu api apa semua. Maka itu adalah tujuan dia untuk dia mengekang al-uqmi'al kibir, untuk dia mengekang perasaan atau sikap atau sifat takbur. Hadirin dah hadirat. Walaqad kana as-salafus salih rahimahumullahu ta'ala aktsarun nasi tawadu'an wa a'lahum manzilah. Sesungguhnya para salaf kita dahulu, mereka adalah manusia yang paling banyak tawaduk kepada Allah dan mereka adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya. Hadirin dan hadirat. Wa mimma ruwiya an ba'dihim fi dhalik, antara yang diriwayatkan berkenaan dengan para sahabat terhadap sifat dan sikap tawaduk mereka, anna rajulan qala li Maimun ibn Mihran. Ada seorang lelaki yang berkata kepada Maimun bin Mihran. Dan ini salah seorang ulama dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia kata, ya Aba Ayyub. Aba Ayyub ni adalah kunyah kepada Maimun bin Mihran. Dia kata, ya Aba Ayyub. Lelaki tu kata kepada Maimun bin Mihran, dia kata, wahai Abu Ayyub, ma yazalun nasu bi khairin ma abqaka Allahu lahum. Sentiasalah manusia berada dalam keadaan kebaikan selama mana Allah mengekalkan kamu dalam kalangan mereka. Maknanya dia pujilah. Ini satu ucapan puji-pujian kepada Maimun bin Mihran. Dia kata, sentiasalah masyarakat kita, orang ramai ni berada dalam kebaikan selama mana kamu berada dalam kalangan mereka. Faqala Maimun, Maimun pun dia berkata, aqbil ala sya'nik ma yazalun nas bi khairin mattaqu rabbahum. Dia kata, aqbil ala sya'nik. Nabi Maimun bin Mihran dia kata, aqbil ala sya'nik ni bahasa macam nanti dulu, ataupun macam jangan cakap macam tu lah. Kemudian dia kata, ma yazalun nas bi khairin mattaqu rabbahum. Terjemahan dia, ataupun yang lebih tepat, ma yazalun nas bi khairin mattaqau rabbahum. Sentiasalah orang ramai berada dalam kebaikan selama mana mereka bertakwa kepada Tuhan mereka. Selama mana mereka bertakwa kepada Tuhan mereka. Maknanya dia tidaklah mengaitkan bahawasanya orang ramai baik disebabkan dia ada dalam kalangan masyarakat. Tak, dia tak kata macam tu. Tapi dia kata
Orang ramai ni baik sebab mereka bertakwa. Mereka berada dalam kebaikan kerana mereka bertakwa kepada Allah. وجاء رجل إلى الإمام أحمد فسأله عن شيء أو كلمه في شيء فقال الرجل. Satu hari ada seorang lelaki, dia pergi bertemu dengan Imam Ahmad, lalu dia bertanya tentang sesuatu atau dia bercakap tentang sesuatu kepada Imam Ahmad. Faqala rajul, dan lelaki ini berkata, jazakallahu anil islami khaira. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kamu disebabkan jasa kamu kepada Islam. Faghadiba al-Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad pun dia marah. Waqala lahu, dan Imam Ahmad berkata, man ana hatta yujziyani Allahu 'anil islami khaira. Aku ni siapa dia lah. Dia kata, siapalah aku sehingga Allah nak berterima kasih kepada aku sebab aku punya jasa kepada Islam. Bal jazallahu al-islam anni khaira. Bahkan akulah yang kena berterima kasih terhadap kebaikan yang Islam berikan kepada aku. Itu lebih kurang terjemahan dia, hadirin dan hadirat. Jadi ini ucapan-ucapan sebegini adalah unsur-unsur tawaduk sebenarnya. Maknanya orang kata kepada dia bahawasanya jasa baik dia ni macam Islam berterima kasih kepada dia. Tapi dia kata, siapalah aku sehingga Islam nak berterima kasih kepada aku, sedangkan akulah yang berterima kasih kepada Islam, hadirin dan hadirat. Qala Mu'az bin Mu'az. Mu'az bin Mu'az berkata, Sami'tu Ibn Aun yaqul, aku pernah mendengar Ibn Aun berkata, ma baqiya ahadun abtan bil hasan minna, wallahi laqad ataitu manzilahu fi yawmin harin wa laysa huwa fi manzilih, fanimtu ala sariri, falaqad intabahtu wa innahu la yurawwihuni. Hadirin dan hadirat. Dia kata, satu hari aku, dia kata, apa nama, Ibn Aun ni berkata, satu hari aku pergi ke rumah Al-Hasan, iaitu Al-Hasan Al-Basri, pada hari yang panas, dan ketika itu dia tidak ada di rumah dia. Kemudian aku tertidur di atas katil dia, dan apabila aku terjaga daripada tidur, dia sedang, orang kata, dia sedang memberikan kerehatan dan ketenangan kepada aku. Maknanya dia memberi keselesaan kepada, maknanya Hasan Basri itu yang memberi keselesaan kepada tetamu dia yang bernama Ibn Aun itu tadi. Baik. Wa mimma yusilu ila zalika biiznillah. Perkara yang boleh mencapaikan diri seseorang itu kepada sifat tawaduk adalah ikhlasul abdi li rabbi. Dia kena ikhlas. Seseorang hamba itu kena ikhlas kepada Tuhan dia. Wasilquhu fi ibadati, dan dia kena jujur, dia kena tulus dalam beribadah, dalam pelaksanaan ibadah yang dia lakukan. Qala Qatadah berkata, kana Harim bin Hayyan yaqul, Harim bin Hayyan berkata, ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa aqbala Allahu biqulubil mu'minina ilaihi hatta yarzuqahu wuddahu. Tidaklah seseorang hamba itu mengarahkan atau menghadapkan jantung hatinya kepada Allah, melainkan Allah akan menghalakan atau Allah akan menghadapkan jantung hati orang-orang yang beriman itu kepada dirinya, sehingga Allah rezekikan kepada mereka, ataupun sehingga Allah rezekikan kepada dia kasih sayang daripada orang-orang beriman. Sehingga Allah rezekikan kepada dirinya kasih sayang daripada orang-orang yang beriman. Jadi maknanya kalau kita ni orang kata ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka Allah akan memalingkan hati-hati manusia menghadap ke arah kita ini. Dan Allah akan merezekikan kepada kita ini kecintaan orang ramai. Orang akan sayang kita, orang akan suka kita, hadirin dah ada. Baik. Kemudian kita nak beralih pula kepada tajuk yang berikutnya, hadirin dan hadirat. Baik. Berkenaan dengan itu kita telah selesai. Iaitu berkenaan dengan sifat dan sikap tawaduk, hadirin dan hadirat.
Kemudian kita nak beralih pula kepada satu lagi ciri ataupun sifat yang perlu ada kepada penuntut ilmu ini dalam bermasyarakat, hadirin dan hadirat, adalah al-inbisatu linnas wa rahabatus sadar wa tahammul sama' masailihim wa masyakilihim bi tibi nafsin wa sa'ati bal. Al-inbisat linnas ni adalah dia orang kata bergaul dan berlapang dada apabila berurusan dengan orang ramai. Serta dia ada orang kata kesanggupan ataupun dia sanggup untuk mendengar permasalahan-permasalahan mereka dengan jiwa yang tenang dan juga dengan fikiran yang lapang. Lianna dzalika mimma yuhabbibuhu lahu. Ini antara perkara yang menyebabkan orang suka kepada dia ataupun wa ya'nasuna bi su'ali, dan mereka pun akan rasa selesa nak bertanya soalan kepada dia. Jadi kalau nak bertanya soalan kepada kita, dia dah selesa, dia dah suka, maka dia akan apa? Maka akan mudahlah kalau nak kita beri nasihat untuk dia terima. Maka kita akan, kalau kita memberi nasihat kepada dia, maka nasihat tersebut akan mudah diterima, hadirin dan hadirat. Lianna dzalika fatalibul ilmi, penuntut ilmu ni, hadirin dan hadirat, memang dia kena adalah ciri-ciri ni, ciri-ciri sentiasa bergaul dengan orang ramai dan dia kena mendengar permasalahan mereka, begitu. Walidha kana salafuna salih arhaban nasi sadran li'awamil muslimin. Disebabkan itulah para salaf kita ini adalah manusia yang paling berlapang dada terhadap orang awam dari kalangan umat Islam. Fanafa'allahu bihim al-qasi wad-dani, Allah memberi manfaat dengan mereka, itu dengan para ulama kita ini, dan manfaat itu dirasai oleh al-qasi wad-dani, orang jauh orang dekat. Wal amru yasir ala man yassarahu Allah alaih, dan perkara ini adalah mudah kepada mereka yang Allah permudahkan dia. Fa'ala talibil ilmi an yahtasiba wa yuhawila atra nafsihi ala tahammul. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu dia berusaha untuk menjadikan dirinya itu orang kata mampu dalam mendengar permasalahan-permasalahan dan seumpamanya. Dan dikatakan di sini oleh penulis kitab, wa asuqu ilaika ba'd al-amsilati 'an as-salaf as-salih fi hadha asy-syan. Berkenaan dengan isu ni, aku akan sebutkan kepada kamu sebahagian daripada contoh-contoh daripada salafus salih. Kana Amru ibn al-Haris al-Misri, Amru bin al-Haris al-Misri, yakhruju min darihi fayara an-nasu sufufan saya minta maaf, fayara an-nasa sufufan yas'alunahu 'anil Qur'ani wal hadis wal fiqh wal syair wal arabiyyah wal hisab. Amru bin al-Haris ni satu hari dia keluar daripada rumahnya dan dia mendapati fayaran nasa sufufan, dia mendapati orang ramai telah beratur, orang telah berbaris. Yas'alunahu 'anil Qur'ani wal hadis wal fiqh. Mereka bertujuan untuk bertanya tentang hadis, tentang Quran, tentang fiqh kepada dirinya. Dan bukan semata itu, tapi mereka juga bertanya kepada dirinya tentang syair, bahasa Arab dan juga ilmu hisab, hadirin dan hadirat. Jadi ni tengok contoh para ulama kita ini apabila bermajlis dengan masyarakat. Wa kana al-Imam Malik rahimahullah ya'ti al-masjida fayushhidu as-salawat wal jumu'ah wal janais wa ya'udu al-marda wa yajlis fil masjid fayajtami' ilayhi ashabu. Imam Malik rahimahullah datang ke masjid dan dia menghadiri pelaksanaan solat Jumaat, solat 5 waktu dan solat Jumaat. Dia menghadiri solat jenazah, dia menziarahi orang sakit, dia duduk dalam masjid, lalu orang ramai pun berkumpul di sekeliling. Jadi ini kehidupan bermasyarakat, hidup para ulama dengan masyarakat. Wa qala Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, ma asbahtu wa laysa bibabi sahib haja illa alimtu annaha min al-masaib allati as'alu Allah al-ajra 'alayha.
Hakim bin Hizam berkata, tidaklah aku bangun pagi, melainkan pada hadapan pintu aku mesti ada seorang yang ada hajat. Uh, dan tidaklah aku mengetahuinya kecuali ia adalah sebahagian daripada ujian yang mana aku berharap agar Allah memberi pahala kepada ujian tersebut. Begitu. Jadi ini antara sikap dan sifat para ulama kita, hadirin dan hadirat, dan apabila mereka bergaul dengan masyarakat. Apabila mereka bergaul dengan masyarakat. Dan yang terakhir sebelum kita tutup pada pagi ini, hadirin dan hadirat, kerana tadi kita mula dalam 9.40 lebih dan kuliah kita adalah selama 40 minit, 45 minit lebih kurang. Lagi 2 minit, 40 minit. Baik. Iaitu nashrul ilmi wal faidati bainahum. Antara akhlak dan sikap yang perlu ada pada penuntut ilmu dalam bermajlis dengan masyarakat adalah dia kena menyebarkan ilmu serta menyebarkan faedah dalam kalangan masyarakat. Fi waqtin yarahu munasiban lidzalik, pada waktu yang dia merasakan sesuai untuk diberi peringatan. Begitu. Atau diberi ilmu. Perkataan fi waqtin yarahu munasiban lidzalik ini adalah menunjukkan kepada hikmah. Menunjukkan kepada hikmah. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebut di dalam kitabnya, dia kata apa berkenaan dengan definisi hikmah. Dia kata hikmah ni adalah fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi. Hikmah ini adalah kita melakukan perbuatan yang betul pada waktu yang betul dengan cara yang betul. Hadirin dan hadirat. Kadang kita buat benda yang betul, kita nak bagi kongsi ilmu, kita nak kongsi faedah, tapi boleh jadi waktu tak sesuai. Itu yang dia kata fi waqtin yarahu munasiban lidzalik. Dia kongsi ilmu, dia kongsi faedah kepada masyarakat dia, tapi mestilah dikongsikan, mestilah dengan waktu yang sesuai. Wa bazlul juhud fi dzalika, dan dia hendaklah memerah keringat dia dalam perkara tersebut. Wal hazar minal futur, dan hendaklah dia menjauhkan dirinya atau berhati-hatilah daripada sifat lemah semangat. Aw takhalli an zalika bihujjah qillal mustafidin min raghibi. Jangan dia rasa futur, jangan dia rasa lemah semangat, ataupun dia berhenti daripada berkongsi ilmu dan faedah hanya semata alasan dia adalah qillal mustafidin min raghibi. Maknanya tak ramai orang yang ambil manfaat dan tak ramai orang yang nak kepada nasihat dan ilmu. Fa'alaihi ayyahrisa ala nashril ilm, hendaklah seseorang itu dia bersungguh untuk menyebarkan ilmu. Fa'in kasura ar-raghibuna aw qallu fala dhair. Banyak ke sedikit maka tak perlu memberi kesan kepada dirinya. Wa huwa ma'jur fil halain. Dia tak dapat pahala. Kalau kita kongsi ilmu ni kepada orang ramai, pahalanya dapat. Kalau kita kongsi ilmu kepada orang yang sedikit pun pahala dapat. Jadi tetap mendapat pahala pada kedua-dua keadaan. Wa rubbama yanfa'u Allahu bidzalika al-qalil naf'an 'aziman. Dan boleh jadi orang yang sedikit yang mendengar ilmu dia adalah lebih mendapat manfaat, lebih banyak mendapat manfaat berbanding orang yang ramai kalau menghadiri majlis ini, sebagai contoh. Wa idza asara 'alaihi qilla al-muntafi'in falyaj'al nasba 'ainaihi hadis. Kalaulah dia terkesan dengan sedikitnya orang yang ambil manfaat daripada perkongsian, daripada majlis ilmu yang disampaikan, falyaj'al, dan hendaklah dia menjadikan nasba 'ainaihi hadis, hadis ini sebagai hadis yang dia beri fokus dan tumpuan. Itu hadis Nabi SAW yang menyatakan di sini, ya'ti an-nabiy wa ma'ahu an-nafar, wa ya'ti an-nabiy wa ma'ahu al-'ashrah, wa ya'ti an-nabiy wa ma'ahu al-khamsah, wa ya'ti an-nabiy wa laysa ma'ahu ahad. Hadis ini Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat ada Nabi yang mana bersama dengan dia satu kumpulan, satu kelompok manusia, pengikutlah. Dan ada Nabi yang bersama dengan dia 10 orang sahaja, pengikut dia, 10 orang sahaja pengikut. Dan ada Nabi yang mana bersama dengan dia 5 orang pengikut. Dan ada juga Nabi yang datang yang mana tidak walaysa ma'ahu ahad, ada Nabi yang tidak ada pun pengikut. Ada seorang pengikut pun dia tidak ada.
Ini memberi gambaran. Kadang kalau kita berdakwah, kalau kita berceramah, kalau kita menyampaikan perkongsian, tiba-tiba yang hadir tu sedikit. Itu bukan makna kita salah. Itu bukan bermakna kita ni mengajar benda tak betul. Kerana kayu ukur kebenaran bukan pada kasrah, bukan pada jumlah yang banyak. Tapi kayu ukur kebenaran itu adalah sekali selama kita mengajar mengikut Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita terkesan, oh sikitnya orang yang datang kuliah, sikitnya orang nak dengar, itu tidak sepatutnya. Maka kita kena ingat, maka Nabi yang lagi mulia pada kita pun, yang lagi pandai berdakwah kepada kita daripada kita pun, tapi pengikut mereka tidak ramai, hadirin dan hadirat. Dan sebagai kesimpulan dikatakan di sini, waruya Ayyub bin Suwaid anil Auza'i, ataupun warawa Ayyub bin Suwaid anil Auza'i. Ayyub bin Suwaid ni dia meriwayatkan daripada Al-Auza'i. Yang mana Al-Auza'i berkata, dia berkata apa? Dia kata mata Atha ibnu Abi Rabah yauma mat. Atha bin Abi Rabah meninggal dunia yauma mat wa huwa arda ahlul ard inda nas. Atha bin Abi Rabah meninggal dunia, dan pada hari dia meninggal dunia itu, dia adalah manusia yang paling disukai oleh orang ramai. Maknanya paling diredai oleh orang ramai. Wa makana yushhidu majlisahu illa 9 8. Tapi tidaklah yang menghadiri majlis dia kecuali 9 atau 8 orang sahaja. Tidaklah yang menghadiri majlis dia kecuali 9 atau 8 orang sahaja. Jadi maknanya itu, walaupun dia manusia sayang kepada dia, redha kepada dia, bukan bermakna orang tak hadir majlis dia maka dia tak betul. Tak. Jumlah sedikit atau banyak ni tidak memberi kesan, hadirin dah. Ia tidak memberi kesan. Baik, jadi kata penulis kitab, waliyahzar kullul hazar min mudakhalati syaitan wal ujub inda kasratil hudud. Dan hendaklah seseorang itu dia berhati-hati daripada orang kata mudakhalah syaitan, maknanya bisikan-bisikan syaitan, dan juga sifat atau perasaan ujub inda kasratil hudud. Bila ramai dia rasa ujub, dia rasa kagum. Oh, ramai hadir ni, macam majlis kita. Dan dia kata di sini, qala Abdul Rahman ibnu Mahdi rahimahullahu ta'ala, Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah, beliau berkata, kuntu ajlisu yawmal jumu'ati fa idza kasura an-nas farihtu wa idza qallu hazintu fasaltu Bishr ibn Mansur faqala hadha majlis su' fala ta'ud ilaih fama 'udtu ilaih. Abdul Rahman bin Mahdi satu hari dia kata, aku pada satu hari duduk pada hari Jumaat. Apabila orang ramai, aku rasa gembira. Apabila orang sedikit, aku rasa sedih. Lalu aku bertanya kepada Bishr bin Mansur, dan dia berkata kepada aku, hadza majlis su', ini adalah majlis yang buruk. Fala ta'ud ilaih, jangan kamu pergi kepadanya kembali. Fama 'udtu ilaih, aku pun tak pergi kembali kepada majlis tersebut. Wanzur ra'aka Allah asarul alim idza sadaqa fi ta'limi, dan lihatlah contoh-contoh apabila seseorang alim tu dia jujur dalam perbuatan dia mengajarkan ilmu. Maka kita tengok di sini contoh. Ja'a fi tarjamatil imami Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala annahu uniya bil hadis inayah la mazid alaiha. Dalam biografi Imam Baqi bin Makhlad, beliau ni sangat memberikan keutamaan dan fokus kepada ilmu hadis yang begitu tinggi, hadirin dan hadirat. Wa adkhala jazirah al-Andalus ilman jamman, dan dia memasukkan kepada jazirah Andalus ilmu yang begitu besar sekali, ilmu yang begitu luas. Wa bihi wa bi Muhammad ibn Waddah sarat tilka nahiyah dar hadis, dan disebabkan Baqi bin Makhlad dengan Muhammad bin Waddah ni, maka negara Andalus pada waktu itu menjadi darul hadis, maknanya negara hadis, hadirin dan hadirat.
maknanya tempat induk bagi penyebaran ilmu hadis. Wa fi tarjamati Hashim bin Al-Qasim, dan pada biografi seorang ulama yang bernama Hashim bin Al-Qasim, kana ahlu Baghdad yafkharuna bih. Ahlu penduduk Baghdad keseluruhannya berbangga dengan Hashim bin Al-Qasim ni. Maknanya ini peranan ulama. Maksudnya kalau dia orang jujur, maka orang akan angkat dia. Orang akan tinggikan kedudukan mereka ini. Kenapa? Kerana dia menyebarkan ilmu. Hadirin dah harap. Jadi selesai alhamdulillah perbahasan kita pada hari ini. Hadirin dah harap selama hampir 45 minit. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan dalam penyampaian. Hadirin dan hadirat, insya-Allah kita sambung lagi pada kuliah akan datang. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.